Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. Yang dihormati Datin Raja Hanaliza daripada Arhish Center, semua admin ataupun kru-kru yang bertugas secara percuma, yang bertugas untuk menjayakan kelas kita pada pagi ini. Dan seterusnya, tidak lupa juga pada hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengurniakan kita dapat bertemu pada pagi ini dalam ruang ataupun di medan Zoom Arhish Center, ya, untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dan pengajian serta pengajaran yang telah dirancang untuk pagi ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan nikmat seperti ini untuk kita, ya. Doa selalu mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat sihat, ya, nikmat ukhuwah, nikmat macam-macam nikmat, rezeki dan sebagainya. Mudah-mudahan daripada situ dapat kita meluaskan ilmu kita dan bertambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Arhish Center kerana menyediakan ruang ini untuk kita bertemu, ya, mengikat silaturahim, mengeratkan lagi silaturahim, mengikat ukhuwah sesama kita, menautkan al-ta'alluf baina qulubina, ikatan kasih sayang sesama kita. Dengan disebabkan kita cinta ilmu, maka kita pun tidak peduli siapa yang mengajar, siapa yang berada depan tuan-tuan, yang pentingnya kita nak belajar. Jadi dalam hal itu, insya-Allah, bila kita mendatangi ilmu, ilmu itu didatangi untuk kita, ya. Bila kita bersangka baik pada ilmu, insya-Allah ilmu itu akan masuk pada kita, ya. Ilmu akan menjadi akan mendekati kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk mukadimah pada pagi ini, tanpa kita melengahkan masa, kita mulakan dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah hadirin sekalian, seperti biasalah, pertemuan kita ada lagu tema kita, ya. Pertemuan kita ada lagu tema. Jadi kalau sekiranya dah terdapat di skrin tuan-tuan, ya, yang saya sharekan itu, iaitu kalam muqaddimah sebagai muqaddimah pertemuan kita, dan lagu tema kita iaitu Tarannum Bayati. Tarannum Bayati untuk
syair ataupun qasidah pada syair kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, bukan sekadar buka majlis, bukan sekadar apa lagu tema kita bayati itu, dia juga ialah kata-kata yang berbentuk doa. Secara tak langsung dua tiga perkara kita dapat situ, ya. Doa, buka suara, yang panas suara. Sambil itu juga kita dapat apa? Mengukuhkan lagi apa kelembutan suara, membuka majlis dan sebagainya. Ya, boleh? Kita mulakan. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجمع النبي والآل ثم الصحابة كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيتي. Okey, untuk lagu pertama, ya. Lagu kedua, kalau tak guna muzik pun boleh, kalau guna muzik boleh, tak guna muzik. Sallu ala khairil anam al-mustafa badri tamam sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-ziham. Saya eloklah kita tukar versi sikit, kita masukkan muzik sikit supaya apa, adalah penambahan-penambahan semangat kita, ya. Selain daripada kita bersolawat, ada semangat rasa kecintaan dan menelusuk di jiwa kita rasa cinta ketika mana kita kepada Nabi, ketika mana kita bersolawat, ya. Kita teruskan.
طعين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا عين قر أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قر أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا عليه دائما في كل حين ربنا وآله صحبه أهل المعان والوفاء صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام اشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام. Hadirin muslimin, muslimat yang kasih dan rahmat Allah sekalian, kita teruskan pertemuan kita pada pagi ini, iaitu antara dua qasidah ataupun tausyih tadi, satu pembayang bayati, satu pembayang nahwan. Bayati ini ialah kalamu qadimul la yumal. Itu pembayang taranum bayati. Dan kalau dulu Ahmadil Hasan, pernah dengar kan? Nama Ahmadil Hasan. Ahmadil Hasan ni orang Perak, ya. Dia kalau dulu tiada manusia, tiada manusia, tiada manusia, tiada manusia yang kekal untuk semua. Ya.
Pernah dengar kan? Itulah Taranum. Ingat Datin pun orang Perak juga. Jadi Ahmadi Hasan orang Perak ya. Jadi lagu dia tu masa tu abang dia bernama Khalid Hasan. Sikit cerita ya ataupun sejarahnya. Dua-dua dah meninggal. Khalid Hasan ni masa saya belasan tahun terkenallah dia di negeri Kedah dengan membawa metod Taranum berserta dengan Ghazal Pati. Ghazal dia pandai main gambus. Jadi dia bawa lagu Kalamun Qadim ni dipetik daripada tiada kalamun qadim, tiada manusia kalamun qadim, mulayu tiada manusia. Dia buat lagu tu, dia bagi ke adik dia. Khalid Hasan. Bukan apa? Ahmadil Hasan. Kawan tu pun tiada. Dia mengajar Al-Quran. Kalamu qadimun la yubat. Jadi itu sebab dia ada dua versi. Dua version. Satu versi yang dimelayukan oleh Ahmadil Hasan dengan maksud tersendirilah. Bukan maksud daripada Kalamu Qadim itu. Jadi Kalamu Qadim digunakan oleh Ahmadil Hasan sehinggalah Tan Sri Hasan Al-Azhari pun belajar juga dengan beliau. Mereka ni seorang yang mahir tentang Ghazal. Ya. Ghazal ni maksudnya mereka ada kumpulan yang main parti tu. Ghazal Party maksudnya Ghazal Party ni maksudnya dia ada parti muzik-muzik Arab, lagu-lagu Arab, Ramli Syarif masa tu. Dan lagu-lagu Arab dilagukan dalam majlis tersebut. Menjadikan orang Melayu waktu itu minat lagu-lagu Arab ya. Radio 30 Pinang di antara radio yang mainkan lagu-lagu Ghazal ini. Ya tuan-tuan, sedikit maklumatlah nak menceritakan dua qasidah dan tausyih ini. Yang kedua lagu Nahwan. Ini yang terkinilah. Yang dia masuk kaedah-kaedah muzik ya. Sebenarnya jangan terlalu rigid dengan muzik itu ya. Gunakan ianya dalam saluran yang baik. Kalau kita itu seorang yang sangka baik, dia tidak menjadi semua, dia menjadi ilmu untuk kita. Ada orang kata, Ustaz, muzik tu haram lah. Dia terlalu tegas. Haram untuk dia, jangan haram untuk orang lain. Ya. Sebab dalam kuliah dakwah itu sendiri, kalau di UKM ke mana-mana, dia ada dakwah. Ya. Kalau kita ada tafsir Al-Quran, sunnah, apa lagi macam-macam lah kos masing-masing ada kos dakwah. Dalam dakwah tu apa cara sekalipun semua jadi harus, dia tak jadi haram ya. Pernah dibawa lagu apa, ya hanana ya hanana, dibawa dakwah orang asli ni tuan-tuan di Sarawak, di Sabah ketika itu, bukan masyarakat di Sarawak, di Perak ya. Pada ketika itu dia orang bawa buka lagu tu ya, ya hanana tu. Pakcik yang umur 70 jalan orang pimpin. Sampai-sampai dia dengar lagu Ya Hanana, tuan-tuan bakit berjoget tak sedar kata sakit pinggang. Jalan nak pergi majlis tu, orang pimpin. Sampai-sampai orang buka Ya Hanana, Ya Hanana, Zaharad dinul mu'ayyad, Bizuhurin Nabi Ahmad. Tu dia. Suami isteri berlengok-lengok, berjoget-joget, lupa dah. Ya. Itu kata. Ada juga keberkesanan muzik ya kepada orang yang bukan Islam ya. Khususnya mereka ini menganggap muzik itu sebagai satu hiburan yang menarik minat mereka ke arah mereka itu yang sakit jadi tak sakit, sihat, segar, pugar dan sebagainya. Tetapi bila kita mengatakan haram, jadi mereka ini bagaimana mereka nak mendekati agama. Ya, bagaimana mereka nak mendekati agama dalam suasana kita kata haram terus. Haram untuk diri kita kalau kita guna dia cara haram, ya, cara melalaikan. Ya, naik kereta aja saya pasang engkau bagai air yang jernih, atau dia ya. Kita nak puji siapa sebenarnya? Ya, nak puji Allah sebagai air yang jernih tak kena dan tak tepat. Mesti puji itu pada manusia. Bila fokus pada manusia ini menjadi leka disebabkan lalai, hukumnya haram. Tetapi
Saya berbincang juga dengan IKIM punya grup ya, di antaranya Datuk Yazid lah, Mona tu dia punya isteri dia ya. Kami ni belajar sekali dulu. Jadi dia orang nak buat program-program, mereka memilih muzik-muzik yang sesuai ya. Contohnya dulu lagu kan, nak apa, ditelan pahit, nak dikatakan tapi tak sampai. Dibuang, ditelan manis, dibuang pahit, ditelan pahit, dibuang manis. Jadi itu pun dulu lagu oleh kerana kata-kata kepada ketuhanan. Ya, nak dibuang pahit, ditelan pahit, nak ku buang terasa sayang. Di minum manis tapi nak makan jadi racun. Betul tak? Nak buang yang pahit takut jadi apa? Jadi haram, jadi sayang. Jadi ubat. Nak ditelan manis tapi dia racun, ditelan madu, lebih sangat jadi racun. Maka saya jumpalah dengan lah ni prof ya. Apa nama komposer tu, siapa nama ya, dia kata apa? Saya suka membawa ustaz-ustaz ke arah ini supaya kita setiap lagu yang diciptanya tu, dia kata sesuatu lagu kami buat tu, kami lihat kepada kata-kata yang boleh berkekalan sepanjang zaman. Ya. Siapa nama tu komposer yang tangan dia di sebelah tu? Dia duduk Bukit Jelutong tu juga ya. Ya, nanti saya ingat nama saya beritahu. Dia juga selalu saya bertemu dengan dia kata di antaranya Farihi, dia kata sebenarnya sesuatu lirik yang kita buat, kita fikir pada sejarah dan ayat yang boleh kekal sepanjang zaman. Ya, dulu mungkin waktu kita muda kita guna ayat tu untuk cinta. Tetapi di saat kita dewasa, cinta itu pusing kepada cinta pada Allah. Nampak tak? Jadi komposer-komposer pun mereka ada iman juga di dalam nak cipta lirik. Ya, jangan kita anggap penyanyi itu semua tak betul. Ya, jangan kita anggap begitu. Sebab mereka juga ada isi hati iman. Cuma di saat nak mencari rezeki, mereka terpaksa lalui redah cara-cara macam-macam kan. Akhirnya mereka iman. Azmi yang saya sebut tadi tu. Dia kata kami buat muzik, buat satu lirik, kami fikir dengan sejarah Ustaz. Kami tak buat begitu sahaja. Saya pun tertarik dengan kata-kata itu. Itu yang jadi ilham untuk saya mengkaji sesuatu muzik dan not lagu dengan lagu-lagu taranum di Malaysia. Belum siap lagi tesis saya. Kalau siap, baru kita nampak. Ada yang orang rigid terus. Apa ni baca Quran dengan muzik? Haram. Kata jangan cakap begitu. Ya, kita dalam uslub dakwah kita tak boleh kata begitu. Kerana masih tak kira muda, tak kira tua. Muzik adalah satu kesenian. Ya. Seni bunyi yang tidak merosakkan apa-apa. Yang penting cara guna dia. Kalau guna dengan iman, dia akan kekal keimanan. Sallallahu ala Muhammad, gedebung-gedebung macam tadi. Sallu ala khairil anam, takkan nak kata haram. Di saat kita dengar muzik tu, ya Allah, meleleh air mata rasa. Sebab dia tambah sikit lagi. Kita dah rasa zauk dah, ya, perasaan tu dah rindu dah Nabi. Muzik tu datang sikit lagi, gedebung bagi semangat. Ya. Sebab itu dia panggil seni tu. Seni yang kita tak cipta, yang kita tak reti nak fikir. Seni kat mana yang boleh bagi saya semangat bila dengar lagu dengan muzik tu. Ya. Di mana datangnya? Di mana yang dia melonjakkan kita rasa rindu lebih. Tapi bila kita sebut saja, sallu ala khairil anam. Tapi kalau tuan-tuan selalu latih mencari burdahnya, mencari lagunya, mencari lengok suara, mencari jenis-jenis lagu kat mana saya nak lengok, nak burdahkan, nak mengangkat suara, nak menurun suara, dia mengasyikkan juga walaupun tak ada muzik, sebab benda itu sendiri dah jadi muzik kepada suara kita. Faham? Seni. Sallu ala khairil anam. Ada burdah dah. Al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu. Nampak? Dia ada burdah dekat situ. Yashfa'lana yawm az-ziham. Kita nampak, kita tak pakai muzik pun kita dah rasa cukup.
Tapi bagi orang sallu ala khairil anam al-mustafa badri tamam sallu ala, suara dia straight. Dia nak hiasan yang lain pula untuk tambah seni bagi suara dia yang kita panggil keras lah. Suara dia yang tak dah dilatih. Tak latih memang keras lah. Main badminton pun kalau kita pukul tak pernah berlatih, keras aja kan. Ya, kek pun kalau tak diadun nampak keras aja kan. Jadi macam mana kita nak buat seni dalam membina kehidupan. Itulah dipanggil seni yang ada keterkaitan seni dunia dan seni akhirat. Jadi lagu-lagu ni seni dunia. Lagu Quran pun termasuk seni dunia dan keperluan itu hanya untuk kita sebagai hamba Allah. Kita nak hiasi ia bila kita baca tu kita ada rasa feeling. Ya. Ya ayyuhalladzi. Kita nampak merdu indah. Ya ayyuhalladzina amanu. Waktu kita beriman, waktu kita dah hati dah asyik pada Allah Taala, kita tak lagu pun tak apa dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Ya. Kita rasa apa? Dah masuk. Waktu kita doa dah. Ya Allah. Tapi bila orang doa untuk kita, di saat lagu yang indah pula, kita faham isinya pula, kita menangis tak? Sahabat saya, Ustaz apa, kalau dulu orang panggil dia Ustaz, Ustaz Faiz. Lagu apa? Lagu Nahwan. Hayya nata'allam Nahwan. Ahlan bina bitat. Ustaz Razi ya. Ustaz Razi ya. Ustaz Razi ni baik. Dia sahabat saya tu. Dia pun ahlan bina bitatil biladi wa marhaban. Dia ni kalau dia doa tuan-tuan, kalau di musim haji, kita dia jadi mutawif ataupun ketika umrah dia jadi mutawif, waktu dia doa dengan alunan bayatinya, ya Allah, ampunilah dosa kami dan kedua ibu bapa kami. Dia lakukan nahwan. Tuan-tuan, meleleh air mata. Air liur sekali meleleh. Sebab apa? Lunaknya bacaan dia tu dengan suara dia yang terang dan sebutan dia petah, ya, petah berkata-kata di dalam doa, merayu, memujuk pada Allah. Untuk siapa tuan-tuan? Perlu, ya, perlu. Boleh kita baca ya Allah, ampunkan dosa kami. Untuk diri kita, ya. Untuk orang lain belum tentu lagi. Tapi untuk orang-orang yang memerlukan doa begitu, boleh disertai sekali. Ini satu kesenian ya, sebelum kita baca. Baik, kita terus pada hari ini. Hari itu kita cerita sikit bab harakatnya qita'ah, burdah, mahattah, salalim su'ud, salalim nuzul, istilah-istilah yang lain ya. Jadi yang lain tu kita nak sentuh sikit pada hari ini. Allah dia telajak lah. Okey, iaitu bab apa dia katakan tahzin, ya, iaitu at-tarqis. Tarqis iaitu bacaan yang disebut bacaan mengelokkan nada suara sehingga melebih-lebihkan kadar harakat pada mat bertujuan menyesuaikan dengan rentak taranum. Yang saya nak kaitkan itu. Sebab apa? Kadang-kadang orang tak suka, ya, lebih-lebih lagi orang yang tak reti taranum, dia cukup cemburu dengan orang boleh taranum. Cemburu kalau nak belajar macam tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, cemburu yang dengki dan tak nak belajar. Dia panggil jahil murakkab, ya. Dia cukup anti. Dia kata nak mengaji Quran, nak taranum. Tak payah mengaji Quran. Mengaji Quran pun jahil. Tu sedap dia kata. Kita pun kesian kat dia. Dia tak boleh lah tu. Kalau dia boleh, dia tak cakap macam tu. Makan nak tunjuk ke orang, tak sedap sup tu. Tiba-tiba, Ji nak bagi sup semangkuk. Sedap. Sedap pula. Tadi tak sedap tu. Ya, sedap boleh makan. Ya, jadi at-tarqis. Tarqis maksudnya bacaan mengelokkan suara sehingga melebihkan kadar harakat, iaitu pada mat bertujuan menyesuaikan rentak taranum. Ya, ini dikatakan bacaan juga yang dilarang lah. Perkara-perkara yang dilarang di dalam taranum. Tuan-tuan kena faham sikit ya. Minggu lepas kita cerita tentang istilah-istilah yang perlu kita faham. Minggu ni kita tengok tarqis, iaitu bacaan mengelokkan suara sehingga melebihkan kadar mat. Ya
Sebab itu saya datangkan tausyih lagu-lagu tadi ya, atas tujuan kita ambil contohnya kalam muqaddim tu, kita nak lagu panjang mana pun tak apa tuan-tuan, sebab dia bukan daripada ayat Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, lagu sikah ya, nak panjang pendek pun tak apa sebab dia qasidah ya. Jadi dia kata melebihkan mat ini maknanya pada Al-Quran. Kalau pada qasidah tuan-tuan nak panjang mana pun tak kisah. Nak menyanyi lagu negaraku macam lagu Quran boleh, negaraku, tapi orang marah lah. Macam saya dulu di maktab, kita negaraku, syarah saya marah, hai, tak payah menyanyi. Orang buat lagu ada rasa semangat, kau buat lagu Taranum, tak payah. Dia tak bagi kita menyanyi lagu negaraku sebab sajalah kita boleh pun lagu patriotik, tapi saja nak kongsi-kongsi tu rupanya dia kata tak boleh. Ini lagu jangan main-main, lagu orang ciptakan untuk negara, berdosa. Tak berdosa lah, dia tak sebut dosa. Cuba saya tambah ya, nak katakan bahawa menambah-nambah mat ni terbagi pada dua kan. Pada asalnya mat tabri'ah, ada mat apa, satu mad ta'zim, mad tabri'ah, satu lagi barulah dipecah pada dua, satu mat far'i, mat tabi'i, ataupun mat apa mat yang melibatkan bacaan-bacaan mat lazim, mat harfi musaqqal, kalimi musaqqal, semualah. Itu dipecah pada dua, mat far'i, satu mat yang melibatkan dengan apa, melibatkan hukum, satu mat yang melibatkan bacaan. Jadi mat yang melibatkan makna ni inilah. Ya, mat yang melibatkan pada hukum satu, yang pergi mat asli, mat far'i, mat tabi'i semua tu. Yang mat melibatkan pada makna ini. Ya, mat melibat pada makna iaitu mat tabri'ah, mat ta'zim. Mat ta'zim ni dia katakan bila kita azan tu boleh panjang. Mat tabri'ah pula bila menafikan Allah Ta'ala, nafi la ilaha illallah. Saya pergi ke Nuri Ustaz tu panjang sungguh, la ilaha, sampai 16 harkat, bilang ke? Dia tak pernah bilang pun kan. Sampai 16 harkat Ustaz tu baca ya Allah, boleh ke Ustaz? Dia nak tanya, bukan la tu mat jaiz saja, la ilaha illallah tu mat jaiz je, berapa harkat je? 5 harkat ya. Kenapa dia baca sampai 16 Ustaz? Ya, dalam hal itu macam azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bukan 2 harkat je Ustaz ke? Allah tu 2 harkat saja. Taghlizkan lam, dan Allah tu ada 2 harkat aja alif. Betul. Tapi untuk mad ta'zim, mad yang dikhaskan untuk membesarkan Allah, mad pada makna, artinya ialah nak memberi makna Allah panjang. Berapa harkat? Itulah ulama kata sampai 12 harkat, sampai 16 harkat. Paling panjang sampai 21. Tapi kita tak nak duk bilang pun. Bila duk azan, cuma kita main agak-agak je, panjang semua dia azan. Ya, macam salah je. Tak salah ya. Jadi dalam hal ni dia kata kalau menambah mat pada hukum tajwid pada bacaan tadi, memang disengajakan, memang hukumnya tak boleh. Itu dinamakan khas tarqis. Tahzin, iaitu membaca dengan nada yang amat sedih. Boleh membawa kepada riak. Kita baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh baca macam tu, makruh tuan-tuan ya. Kalau nak baca berilok. Quran bukan diturunkan baca macam tu. Apa yang masukkan apabila kamu tak boleh menangis, kaan fatabaku. Kalau tak boleh menangis, buat menangis. Itu bukan buat menangis. Buat menangis ni maksud kita bukan buat menangis. Ya, itu merosakkan bunyi dia. Asal keaslian huruf rosak. Yang dikatakan buat menangis, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu yang lembut, yang mencantikkan sebutan. Bahkan dalam lagu-lagu yang baik itu mendatangkan rasa zauq yang dalam ya, kecintaan, seronok indahnya. Itu yang betul.
Bukan maksudnya dia katakan kita betul buat menangis tu kita buat bagi sedih. Itu yang salah. Alhamdulillah. Tak boleh tuan-tuan. Kalau dah menangis berhenti. Tu Imam Mekah baca juga. Dia kalau berhenti lama sangat tak baca langsung. Dah bayar sejam tambah lagi sejam setengah. Innal ladina kafaru. Sedih. Dia faham. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nak menangis berhenti. Jangan baca juga makruh. Ya. Jangan baca juga terus. Berhenti. Ya, walaupun sedih ni. Berhenti sampai habis perasaan sedih tu, urungkai sikit. Kita bawa perasaan tu memang sedih. Dan macam kita ada kematian, kita bawa perasaan cinta pada dia, tak habis-habis sedih. Nabi mati lama tak pernah kita menangis pun. Kan? Sedih, rindu pada dia. Jadi waktu kita rindu dan sedih itu kita menangis, kita salawat banyak-banyak, masa itulah orang kata nak mimpi Rasulullah, rindu, menangis, salawat, baca sirah, baca syama'il. Salawat banyak-banyak. InsyaAllah datang dalam mimpi. Tuan-tuan buatlah insyaAllah. Ya. Ustaz berapa kali dah jumpa tu saya cerita. Ya. InsyaAllah cuba buat. Akan jumpa. Ya. Akan mimpi dan akan bertemu Rasulullah dalam mimpi. Sebab tak pernah mimpi, tak pernah menangis, tak pernah salawat menangis. Sallu ala, buatlah lagu macam mana pun tak pernah menangis juga. Maknanya perasaan kita masih keras. Keras hatilah. Ya. Jadi tak bertemu lagi. Kalau bertemu apa kehebatannya Ustaz? Ya, kalau bertemu Nabi tu kita rasa lagi yakin, ya, sebab Nabi kita la yatamassalu fi surati, syaitan tak akan dapat merupa dengan wajah aku hatta dalam mimpi. Kita mimpi jumpa Nabi tu mimpi yang betul. Bukan mimpi yang diolok-olok. Memang betul. Sebab syaitan akan terbakar bila dia cuba menakluki akal kita dalam mimpi, nak ubah jadi wajah Rasulullah. Inilah aku. Rasulullah pada hadis syaitan tak boleh. Walaupun Rasulullah dah wafat, tak boleh, ya. Jadi mimpi kita itu adalah benar, bertemu Rasulullah. Sedih. Jadi sedih yang dibuat-buat sampai tak boleh baca Quran, mengubah arti sebutan dan sebagainya, maka boleh bawa kepada bukan sekadar haram, dilarang ni maksudnya boleh jadi makruh, boleh jadi haram, ya. Dan tar'id. Tar'id ni iaitu bacaan yang bergetar-getar suara, seperti terlalu kesejukan ataupun ditimpa penyakit. Ya. Sebab itu kalau kita kata okey, sila siapa nak baca hari ni boleh baca, dia pun baca. Ya ayyuhallazina amanu, janganlah bagi dia jadi imam tuan-tuan, ya. Tadi kesian kat makmum belakang, apa dia ni? Demam kura ke? Sejuk sangat ke aircon masjid. Rupanya dia bukan jenis demam. Rupanya dia asal bagi mic jadi macam tu. Jangan bagi. Ya, berlaku di tempat-tempat saya juga, di rata-rata lah. Satu Bilal azan, orang bagi dekat dia baca apa ni, antara ni suruh baca ni, dia tak boleh baca Allahumma salli ala Muhammad, dia tak boleh baca, gigil. Kita bincang macam mana nak teruskan juga, ataupun kita bagi orang lain. Sebab 10 kali bagi pun macam tu juga. Jangan bagi jadi imam lagi lah. Ya, jangan bagi jadi Bilal sehingga dia hilang perasaan itu. Jadi tar'id ini, kita bergeletar itu kita buat-buat. Kalau semula jadi begitu pun dah tak boleh. Kalaulah dibuat-buat lagi, ya ayyuhallazi, rosak habis bacaan. Ya, tak boleh. At-tatrib. Tatrib iaitu mengalungkan Al-Quran dengan lagu sehingga keterlaluan pada harakat mad. Tatrib pun sama macam atas tadi lah. Ya, tapi atas tadi melebihkan kadar mad kerana nak menyesuaikan rentak taranum. Ini sehinggalah ia keterlaluan. Dan kalau mad ya sampai begitu, janganlah merosakkan bacaan, ya. Tak apa, kita faham, ya. Kita tak nak rosak pun, cuma kadang-kadang kita terbuat, tersalah dan sebagainya. Tar'id iaitu seperti bunyi siulan yang ramai terhadap qari. Siulan yang ramai terhadap qari, ya. Kalau bunyi siulan ni macam bersiul lah kan, tak boleh, ya.
Kemudian at-tahrif, iaitu bacaan yang dikatakan ramai-ramai antara qari hingga mengubah suara antara yang lain. Jadi kita baca ramai-ramai serentak. Macam kita baca Yasin tu ramai-ramai tak apa. Tapi ramai-ramai berlagu menjadikan qari itu mengubah suara antara yang lain. Jadi dah berubah. Orang sebut wa, dia tu wa. Jadi kalau serentak betul-betul tak apa. Wa ma serentak. Wa jadi banyak kali wa. Mengubah kepada makna juga, ya. Di beberapa perkara tu 1 2 3 4 5 6 ni kita ambil perhatianlah dalam nak mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu Taranum sekali, jaga sampai jangan mengubah keasliannya, ya. Seperti mana di sini disebut perkara yang dilarang dalam berlagu, ya. Kemudian itulah cukup dulu sekat itu. Kita minggu depan kita sambung lagi tentang lagu-lagu, sejarah-sejarahnya dan sebagainya. Kita tengok lagi. Jadi kita terus skip baca pagi ni untuk sesi pertama ni sebelum kita masuk ke apa ibadah fiqh. Kita tengok dulu surah yang kita nak sambung pada hari ini, iaitu tengok pada surah Az-Zalzalah, surah Al-Adiyat. Dah baca dah. Kita cuba tengok Al-Qari'ah, ya, surah Al-Qari'ah. Pada pagi ini surah Al-Qari'ah. Siapa nak baca dulu? Saya buka. Tuan-tuan dan puan. Tuan Sitah nak baca ke? Ya. Puan Noriah. Sila, dia angkat tangan tu, silakan. Kongsi bacaan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Ustaz, nak cuba baca Al-Adiyat, menjawab Bayati boleh? Nah, silakan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Ya. Inna insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Barakallahu Terima kasih azim. Ustaz. Okey, barakallahu fiik. Allah ta'ala. Masya-Allah, hebat ya. Puan Noriah ni mungkin seorang guru Taranum juga ya. Terima kasih Ustaz. Guru juga ya?
Saya guru Mengajar di mana? SK Taman Selasih, Gombak. Oh, sekali dengan Ustaz Zukri sekali kot. Ustaz siapa? Zukri. Ustaz Oh, Zukri bukan. dia daerah Gombak juga. Ustaz Tapi saya Zukri sekolah rendah. dia sekolah rendah juga. Di sekolah menengah kot. Ya, Okey, saya terima kasih. satu lagi Ustaz apa Nik Azizan sekali. Yes, saya belajar dengan dia lah. Sebab apa kami sekali dah tu kan ketika juri-juri dan hakim-hakim peringkat negeri kebangsaan tu sekali lah. Yeah. Kalau belajar dengan dia memang hebat lah tu ya. Okey, Okey. Ustaz. Okey, terima Terima kasih. kasih. Barakallahu fiik, masya-Allah hebat ya. Susunan harakat yang telah dialunkan oleh Puan Noriah tadi di antara alunan Taranum Nahwan yang kita baca minggu lepas, susunan dia begitu 1 2 3 4 5. Cuma waktu jawabul jawab itu dia boleh pilih sama ada kita nak buat jalan syuri. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, ataupun kita nak bawa dengan kurdi. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Ya, itu kita bawa dengan kurdi daripada jawabul jawab. Taranum Nahwan Bayati, Nahwan pula Bayati. Yang bermula daripada harakat pertama 2 sampailah harakat ke-7. Baik. Kita bila kita nak memetik bacaan hari itu kita ceritakan bila kita masuk Taranum Bayati begitu, jadi kita nak ambil harakat berapa untuk dimasukkan dalam bacaan sembahyang. Jadi dalam sembahyang tak sama seperti mana kita baca sebagaimana yang dibaca oleh Puan Noriah tadi. Dalam sembahyang biasanya kita nak petik harakat ke berapa. Harakat ni maksud dia punya tu ke berapa. Susunan tingkatan lagu tadi. Dia ada tingkatan suara, ada tingkatan lagu. Tingkatan suara dia panggil tabaqat. Hanya 4 tingkatan sahaja. Tingkatan pertama qarar, tingkatan kedua nawa. Nawa tu terdapat di dalam dia selepas qarar ada lagi 4 tingkatan. Ya, sehingga harakat 5, 4 lagi. Kemudian harakat 6 masuk jawab, harakat ke-7 jawab. Itu dipanggil tingkatan suara, ya. Tingkatan nawa ada 5, 4 harakat. Kemudian tingkatan jawab ada 1 harakat. Kemudian tingkatan jawabul jawab 1 harakat. Ya, bila susun dalam bayati dia bunyinya begitu. Jadi dalam harakat itu kita nak petik macam mana kita nak bawa bacaan sembahyang. Kalau baca macam tadi, makmum belakang nak amin pening kepala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin tu dia makmum amin belakang, kita pula depan nak tergelak. Sebab apa? Tak sesuai. Takkan nak baca macam tu, ya. Makmum ni nak sembahyang kan, nak tanding Quran jakim buat, ya. Jadi dalam hal itu tuan-tuan, maka kita nak bacaan yang merdu, jadi kita petik daripada ayat dan susunan harakat tadi supaya tuan-tuan nampak, ya. Katalah harakat ayat yang ke-9 tadi, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Itu adalah harakat jawabul jawab contohnya. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Harakat jawabul jawab, dan pada harakat itu dia ada apa dia? Taranum kurdi. Kurd, ya. Maka kita ambil harakat itu dikeluarkan, kita masuk pada harakat kita panggil wal adiyah. Harakat jawab ayat ke-9 ni. Fala ya'lamu idza sepatutnya harakat itu suara kita letak tinggi, ya. Ke-7. Bermula pada qarar tadi ke-7 tinggi. Tetapi kita turunkan suara kita. Kita turunkan. Cuma kita petik harakat itu sahaja. Takkan Ustaz wal'ad tak kena.
Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ni, ya. Kita nak baca lagu tadi kan? Kurdi. Afala bismillahirrahmanirrahim. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور بسم الله الرحمن الرحيم. Dah masuk. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Boleh? وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Tuan-tuan boleh rujuklah dalam Zoom ni yang telah direkod. Tuan-tuan cuba baca macam tu. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Kita rendahkan suara kita. Kita gunakan harakat. Tingkatan lagu kita ambil, tingkatan suara direndahkan. Faham ya? Sebab tu dia katakan harakat tadi iaitu tingkatan suara lagu. Tabaqat tingkatan suara. Tingkatan suara direndahkan, tingkatan lagu diambil. Ya, kita ambil tingkatan lagu jawabul jawab, kita baca dengan tingkatan suara yang rendah. Sama ada suara yang nawa tadi yang ketiga keempat masuk kepada tingkatan lagu yang ke-7 tadi. Maka kita alunkan dengan bacaan secara tadwih dalam sembahyang, ya. Praktikalnya seorang je yang baca tadi tu Puan Noriah. Terima kasih. Saya ingat minggu depan minta tuan-tuan yang lain yang ramai lagi, ada 100 orang lebih ni, tolong kita kata bacalah ramai-ramai minggu depan ya. Rujuk balik pada dia punya Zoom tu, cuba kita ulang balik cara bacaan. InsyaAllah saya berhenti dulu sekat itu boleh untuk slot pertama. Ya, sebab slot ni berbentuk seni sikit, jadi kita panggil apa? Bicara dia panjang sikit lah. Boleh ya? Sebab tuan-tuan pun minat Al-Quran, eloklah kita baca panjang. Untuk ibadah pun sama juga. Kita pun minat juga kan. Cuma ibadah ni lebih mudah dipraktik berbanding dengan taranum. Taranum pun ibadah juga. Dari segi hukumnya ibadah bila niat belajar kerana Allah Ta'ala ya. Cuma ibadah yang khusus tu bab sembahyang solat ya. Itu sekalian saya stop dulu setakat itu untuk sesi pertama bagi kelas taranum ataupun murattal taranum ataupun taranum lagu-lagu taranum Al-Quran ya. Kita terus kepada slot kedua iaitu ibadah ya. Kita ambil masa setengah jam untuk sedikit kupasan tentang ibadah. Mana ya? Sekejap saya nak buka slide dia. Ya, kita masuk sesi kedua iaitu ibadah salat ya. Ibadah salat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang minggu yang lalu kita telah pun bicara sedikit muqaddimah tentang kitab yang bakal kita guna pada pagi ini, iaitu kitab Imam dan Makmum. Ya, imam dan makmum memperhalusi hukum-hukum solat berjemaah ya, setelah kita belajar
setelah kita belajar kitab-kitab tentang taharah, bab bersih, setelah kita belajar tentang bab sembahyang, rukun-rukunnya, kita telah pun beberapa siri dan beberapa minggu yang lalu, sehingga makan bulan juga ya. Untuk kali ini kita ambil keterkaitannya antara ibadat, taharah, solat dan rukunnya. Jadi kita nak kaitkan, dan setelah kita tahu tentang solat, kaitannya pula solat dengan apa? Solat dan jemaah. Kerana apa? Dibahas dalam imam dan makmum ini oleh Asy-Syaikh kitab Qaulul Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam ala Mazhab Asy-Syafi'i, ya, yang telah dikarang oleh seorang sahabat daripada ulama daripada mazhab Syafi'i juga, disusul oleh Al-Hibr Al-Himam Al-Allamah Syihabuddin Abu Al-Fath Muhammad bin Ahmad Al-Misri, ya. Orang Mesir lah, mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan sekalian, kita terus kepada bicara kita. Kitab ini disusun semula oleh Ustaz Muhammad Hazri Al-Bindani, Hashim Al-Bindani, yang telah menyusunnya. Jadi minggu lepas kita telah baca mukadimah dan sikit hadis-hadis tentang asas berkenaan peraturan solat berjemaah. Ya. Bagaimana kata Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u idza sajada fasjudu. Sesungguhnya dijadikan imam itu, kata Nabi, supaya diikuti oleh makmum. Oleh itu jangan kamu menyalahinya. Jika dia bertakbir, hendaklah kamu ikut takbir. Ambil, jangan luput takbir atau ihram bersama imam. Kerana pahala dia, tu so kira lah. Kalau kita tak sempatnya, umpama hilang unta satu dunia. Satu bumi ini hilang untanya. Maknanya banyaklah pahala. Fadilat bertakbir untuk ihram bersama dengan imam tu. Kita siap lagi imam tu tak bangun, duk tunggu buat betul-betul baju dan sebagainya kan. Buat betul tudung lah apalah sebagainya. Jadi kita teruskan. Kata lagi dalam hadis Nabi ini, iaitu apabila dia rokok, iaitu imam rokok, hendaklah kamu ikut dia rokok sekali. Dan apabila dia sujud, hendaklah kamu ikut dia sujud kecuali. Iaitu saya tambahlah. Tambah berdasarkan hukum fiqah, dia kata apa? Kecuali imam terlebih rokok, terlebih rukun, ya. Macam dia sampai rakaat kelima, ya. 4 kali 5 dia bangun 5. Makmum dah 4 dah. Makmum tahu dah 4, makmum tak perlu ikut berdiri. Ya. Tak perlu ikut berdiri, tunggu saja di bawah. Tunggu saja duduk. Makmum tu duduk di bawah, tunggu saja imam tu turun balik. Imam tu sebab dia bakit, dia kata 4 kali 5, bagi dia bangun. Makmum boleh tegur subhanallah, supaya apa? Supaya makmum tu, imam tu tahu, ya, yang dia adalah terlebih. Ya, boleh tegur. Bila imam tu sedar bahawa dia lebih, dia tak perlu rokok lagi, sebab dia rokok menambah rukun batal, maka dia terus duduk. Kalau dia buat rokok pula sujud tambah lagi, mana tambah habis rukunnya, 1 rakaat tambah lagi. Jadi kalau dia sedar imam kata subhanallah, janganlah makmum tu bangun berdiri pula. Ya, tengok imam berdiri, dia pun berdiri sama naik dengan imam, dia pun sembahyang juga. Kecuali dia pun lupa. Kalau dia sedar, dia duduk dulu. Ya, dia tak perlu tunggu imam sampai rokok sama dengan imam balik tambah 1 rakaat, kecuali sama-sama kita serupa contohnya. Ya. Sebab apa? Di saat itu imam tambah rakaat berdiri, dia pun tambah juga. Ya, bila tambah yang makmum faham ni, dia tak tambah, dia tunggu. Dia pun terlupa. Imam terlupa, makmum terlupa. Takut satu masjid pakat berdiri, sebab apa? Semua terlupa. Itu masalah. Ya, jadi nak tegur imam buat apa? Kalau tegur pun kita serupa sama, imam lupa, makmum lupa. Jadi sekarang ini makmum dengan imam tak sama, makmum tahu, makmum tu. Sebab itu syarat-syarat, antara syarat-syarat nak duduk di belakang imam, ya.
Syarat-syarat nak duduk di belakang imam tu penting. Ya, sebab apa? Sebab kalau kita tak faham tuan-tuan, menyebabkan kita ganggu imam ya. Sebab tu kadang-kadang label-label yang diletak 3 khas untuk imam tu ialah label yang untuk meletak sama ada Bilal ataupun imam kedua duduk di belakang imam. Ya, sebab takut imam pertama tu batal, tiba-tiba imam kedua yang belakang nak tegur tak boleh. Ya, imam tu pun sebelum luruskan saf dia nampak imam dua ni bila dia tak duduk di saf depan tu, dia duduk siang orang tak reti duduk depan. Waktu itu sunat juga bagi imam boleh memanggil. Ya, imam boleh panggil imam tu, imam yang ganti dia tu, imam kedua tu ataupun Bilal yang ada di belakang, imam dua minta duduk di belakang saya. Boleh tak salah. Bukan mengaibkan dia kena faham. Sebab situasi sekarang jemaah yang ada tu takut-takut tak faham. Ya, takut-takut tak faham. Baik, kita teruskan dulu. Jadi dalam hal ini kita kata kalau imam tambah rokok, tambah rakaat, makmum jangan tambah. Kalau makmum terlupa, sekadar kita serupa, tak apa. Ya, dia dengan imam tu terlupa sama-sama, tak apa. Tapi kalau tak dia faham, jangan berdiri menambah rakaat, batal solat. Baik, kita teruskan. Itu mukadimah. Jadi kita tengok pertama sekali halaman ketiga itu daripada kitab Imam Makmum Ustaz Hazri ya. Saya dah tanya kitab dia kata kitab dia nak kena post dia pun tak tahu berapa banyak, dan saya pun nak post tak tahu kat mana. Jadi nak kena tanya dia lah. Harga tak mahal, nipis je kitab dia ya. Dalam berapa muka surat ya, tengok. Dalam 167 muka surat. Harga pun dijual ketika itu berapa ringgit ya? RM5, RM7, betul lah. Kita ni bab ilmu RM100 pun kita beli kan. RM1,000 pun kita beli. Macam kami dulu di Mesir tuan-tuan. Kalau pergi kedai kitab habis RM1,000, mak marah. Hampa beli apa ni? Kan? Banyak mana kitab langsung nak baca sampai beribu beli. Zaman dia pun tak pernah beli buku. Tak pernah beli kitab. Tiba-tiba anak dia beli kitab. Berak-rak di belakang tu dia. Balik pula anak tak baca langsung. Ni kena duit mak. Ya. Sebab baru balik habis degree memang tak pakai ilmu tu. Sebab masing-masing baru nak start kerja. Tapi setelah umur 40-an tuan-tuan dan puan-puan, kita pun start 50-an, kita dah kembali balik. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Niat kita dah mula kembali kepada agama balik ya. Awal dulu kita belajar tapi 20 tahun tu terlanjur ya. Sebab apa? Terkeluar sikit, kitab pun tak baca. Sebab apa? Bukan kita fokus, sebab tu duk fokus nak menetapkan kehidupan. Jadi akhirnya bila dah makin dewasa barulah rasa nak guna balik kitab dan ilmu itu. Maka tak rugi, belilah. Kerana beli itu pun ada satu pengorbanan harta kita ya, yang dimanfaatkan untuk ilmu. Okey, baik, kita teruskan lagi. Dia katakan pertama, ucapan-ucapan yang dibaca apabila solat diiqamatkan. Ya, sebelum sampai ke tahap itu sebenarnya selepas ni ada cetakan baru beliau, cetakan baru dia susun semula, dia letak azan di awal. Tapi cetakan pertama ni dia letak iqamat dulu, azan kemudian. Nanti tak apalah, kita ikut urutan yang saya bawa ni lah, ikut kitab lama dia. Kitab cetakan pertama bukan lama. Ya, dia letak azan iqamat dulu. Tak apa, kita belajar sikit-sikit. Walaupun terbalik, patutnya azan dulu, betul baru iqamat. Jadi tak apa, kita ambil faham ya. Ucapan yang dibaca apabila solat diiqamatkan. Apa dia? Apabila solat diiqamatkan, maka sunat kepada para pendengar iaitu mengikut ucapan yang diucapkan oleh juru qomat. Itu bahasa pun bahasa cantik je kan. Juru qomat. Kecuali pada ucapan qad qamatis solah. Ya. Maksudnya sini, tuan-tuan dengar azan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata apabila kamu dengar azan, Bilal tu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut
ya, sebagaimana imam tu sebut. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu dalam hal azan, dia ada tarjih. Ya, sebelum dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah asyhadu an la ilaha illallah, dia ulang dulu perlahan. Nah, itu tarjihnya. Ya, kita ulang perlahan-lahan. Allahu Akbar, Allah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasul. Barulah asyhadu an la ilaha illallah. Tak kira lah nak buat lagu apa pun, tak kisah. Yang pentingnya azan tu betul dan kita ikut sebagaimana laungan azan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian hayya 'alas salah, tak perlulah sebut hayya 'alas salah juga. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sama dengan iqamat. Iqamat pun dia kata ikutlah sunat kepada para pendengar kita lah. Kalau jadi makmum, ya, ucapan yang diucapkan oleh Bilal tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, dan iqamat itu juga sunat bagaimana kata Nabi. Sunat apa? Sunat wa yahdaru, falyahdar kata Nabi. Ya, apa maksud falyahdar? Falyahdar ni maksudnya sunat dipendekkan, ya. Sunat dihadarkan. Maksudnya sunat bagi orang yang nak apa? Nak iqamat tadi, wal yahdar kata Nabi. Sunat beza antara iqamat dengan azan itu, kata Nabi wal yahdar. Ya, Nabi kata, Nabi sebut diucapkan pendek, ada iqamat yang panjang. Jangan sebut panjang. Maksudnya kata Nabi fal yahdar, maksudnya wal yahdar itu ialah pendek, cepatkan sedikit daripada azan. Ini Bilal ni dihantam semua panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kawan ni baru bangun subuh. Sempat lagi dia mandi dulu. Baru azan. Ya. Baru azan dia pun beruk mandi. Setelah dia mandi, pergi masjid. Lah, imam bagi salam dah. Tak tunggu ke? Padahal salah Bilal tadi. Bilal qomat macam azan. Ya. Ingat sunnahnya disunatkan juga bagi Bilal, sebagaimana Nabi kata hendaklah wal yahdar, hendaklah bagi Bilal itu ketika iqamat sunat beza di antara azan dan iqamat. Pendekkan iqamat, cepatkan, bukan pendek. Yahdar, ya. Kita baca Quran pun ada hukum hadar kan. Mujawad ataupun tahqiq, tadwir, hadar. Hadar ni orang yang baca Quran cepat. Nak mengulang Quran takut lupa. Ya, nak baca Quran bagi banyak, nak ulang-ulang takut lupa. Hadar dia panggil cepat. Maka iqamat ni Nabi kata wal yahdar, cepat sikit daripada iqamat. Dia iqamatlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Barulah hak orang duduk di rumah tu, oh ni dah qomat dah tu. Ya. Jadi dia pun tak mandilah. Jadi sebenarnya sunat juga mandi awal. Mandi sebelum subuh dan terus pergi ke masjid. Kemudian apa kata lagi? Qomat itu ikut seperti mana Nabi kita ikut sunat, ikut seperti mana Bilal tu sebut, kecuali perkataan qad qamatis solah. Hayya 'alas solah tu macam biasalah. Bila sebut hayya 'alas solah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis solah. Ini jangan sebut qad qamatis solah pula. Sebab disunatkan bagi makmum itu, bukan makmum. Orang yang datang ke masjid itu sebut apa? Qad qamatis solah. Dia sebut aqamaha Allah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Ya, semoga Allah tegakkan dan kekalkan solat itu dan menjadikanku sebaik-baik ahli solat. Itu jawab kepada qad qamatis solah. Sama juga as-salatu khairu minan naum. Kita buat salatu khairu minan naum. Tak payahlah ulang kata imam itu, Bilal itu. Kita sebut apa? Qad as-salatu khairu minan naum. Ya. Kita dengar kata Bilal tadi. Baik. Kita sambung sikit lagi. Tuntutan apabila solat Jumaat diiqamatkan. Ya. Ini bab iqamat solat Jumaat. Tuntutan apabila solat Jumaat diiqamatkan.
Apabila solat Jumaat diiqamatkan, maka hendaklah para makmum tumpukan perhatian mereka kepada menjawab qamat itu. Dan janganlah ditumpukan kepada bacaan doa seperti yang dilakukan oleh sesetengah orang jahil. Kerana perbuatan yang sedemikian tidak dapat dengan as-sunnah, tidak tepat dengan as-sunnah. Ada pun tempat yang masa berdoa yang sebenarnya ialah selepas selesai qomat dan waktu dibetulkan saf. Kena faham kadang-kadang orang ramai lelaki lah yang diwajibkan Jumaat itu, dia wajib Jumaat. Perempuan pun tak wajib Jumaat. Cuma sunat boleh pergi. Tapi pastikan tempat kita nak pergi masjid itu ada tempat khusus untuk perempuan. Boleh. Ya. Tempat perempuan dia boleh pergi dengar khutbah, boleh sembahyang seperti biasa. Cuma nak diingatkan, yang nak pergi itu janganlah pula bersiap lebih-lebih. Nabi pesan dalam bab tu jangan lebih-lebih bersiap. Bawa Siti Khadijah lah, semua Siti Khadijah satu badan, campur dengan apa sejadah Siti Khadijah. Padahal promosi sahaja, ya, kita pun boleh buat Siti Fahimah pula kita boleh buat sebenarnya. Cuma promosi kena ada duit lah sikit, ya. Sebenarnya itu apa sahaja, ya, barang itu kita boleh dapat daripada mana-mana dan letak nama kita sendiri. Yang pentingnya meniaga itu baik, tidak menindas mana-mana, ya. Tak kisah. Cuma dalam hal tu Nabi pesan perempuan jangan terlalu make up dan lebih sangat di hari Jumaat kalau nak pergi. Untuk lelaki wajib. Jadi ketika iqamat dilaungkan, kata Nabi, sunatnya, ya, dalam ini ulama-ulama jumhur mengatakan sunat para makmum tumpukan kata-kata Bilal itu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tumpukan. Ya, jangan duk sibuk nak baca doa. Sebab apa? Nak ambil fadilat. Di antara qomat dengan solat itu ada waktu mustajab, dia pun doa sampai tak tumpu. Itu menyalahi sunnah. Ya, terkeluar daripada perbuatan sunnah. Menumpukan kata-kata Imam Bilal tadi adalah sunnah. Sunat. Lepas tu baru sunat. Sunat, ya, sunat kita doa di antara ketika imam kata saf, imam pun kena berperanan. Ketika mana imam nak solat saja imam terus saf, betulkan saf, ya, kena ambil berat. Imam mesti sebut rapatkan saf, luruskan saf. Sunat bagi imam menyebut perkara demikian. Di mana ucapan dalam disunatkan juga ucapan oleh imam itu bagi membetulkan saf dalam bahasa yang difahami. Jangan sufufakum fa inna tasfiyatu sufumi min iqamatis salah. Sufufakum, ya. Sedangkan makmum terjebeliak mata tengok apa tu imam duk merepek, kami tak faham apa, ya. Sepatutnya saf, luruskan saf. Rapat-rapatkan bahu. Luruskan kaki, penuhkan tumit, ya, luruskan tumit. Kalau zaman Rasulullah dulu, zaman Sayyidina Uthman siap membayar gaji pada penjaga-penjaga saf solat. Ya, siap bayar gaji upah. Kerana zaman Uthman dah ramai orang mula solat berjemaah, jadi dia upah khas orang yang menjaga saf solat. Bagi gaji, tuan-tuan. Ya, sebab zaman Sayyidina Umar dulu mereka sendiri yang pantau. Ya, ketuk bawa pedang, ketuk kaki ni tak rapat ni. Ni sila betulkan saf. Di Indonesia, Malaysia wallahu alam lah, tak ada lagi kot. Di Indonesia, di mana-mana masjid daerah ataupun masjid raya dia, di sana dah ada dah. Ya, pengawal rapatan saf. Ya, pegawai rapatan saf. Ya, di mana pegawai rapatan saf ini dia ada selendang ni macam ni, ada selendang kat sini tulis pegawai rapatan saf. Di tangan dia ada cota satu. Ya, jadi dia ini betulkan saf, ya, masjid daerah dia adalah masjid raya dia. Jadi makruh bagi imam solat dalam saf yang tak betul. Ya, makruh bagi imam dalam keadaan bila habis qomat imam pun saf habis Allahu akbar. Dia tak pastilah. Tengok saf berat sebelah kanan, belah kiri tak ada. Ya, tu tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebenarnya tak boleh. Tak boleh sama sekali bila imam itu tidak betulkan saf, bahkan menjadi makruh solat ketika itu. Tengok sebelah kanan tu dia, sebelah kiri tak langsung. Sebab dia kata apa? Belah kanan ni bila orang ikut sebelah kanan dapat apa? Rahmat pada Allah, ya.
sebelah kanan ini sentiasa mendapat rahmat Allah. Jadi dia pun penuh ke sebelah kanan. Sedangkan Nabi kata, riwayat Abu Daud dalam satu hadis, Nabi kata apa? Wasitul imam. Hendaklah kamu itu, hendaklah kalian mesti ada imam itu berada di tengah-tengah kalian. Faham tak? Maksudnya ketika kita solat itu, imam mesti berada di tengah-tengah kita. Faham? Maksudnya jemaah pun, makmum tu kena faham dah. Ya, jangan kita kata sampai-sampai masjid tengok saf sebelah kiri tu kosong je belakang, dia datang tambah kanan. Sebenarnya perbuatan itu makruh. Sebab itu imam dia kena bagi tahu suful muwaddi', ya, betulkan saf dan berduduk dalam seimbang. Seimbang ni kalau kanan ada 3-4, belah kiri pun kena ada 3-4. Bagikan Nabi kata wasitul imam ni, letakkan imam tu di tengah-tengah kamu. Jangan kita pergi penuh sebelah kiri. Tetapi kalau saf untuk perempuan memang dibuat satu tempat khas di sebelah kiri tu, betul lah, ya, sebab saf bagi perempuan ataupun tempat kandang tak kenal lah, tempat solat bagi perempuan itu sebelah kiri. Itu tak ada yang kata apalah, jangan perempuan pula keluar penuhkan sebelah kanan, tak kenal lah. Ataupun saf perempuan letak di atas. Tu pun ada orang tanya, tuan-tuan, boleh ke Ustaz imam duduk di atas lelaki, kenapa tak di belakang? Memang pada asalnya sunnahnya perempuan di belakang sekali. Tetapi di belakang sekali itu melihat kepada kapasiti masjid. Sekarang masjid kalau perempuan di belakang sekali, masuklah tandas lah perempuan. Sembahyang perempuan busuk dekat tandas. Elok sangatlah pengurusan masjid buat begitu. Bukan. Maksudnya di belakang itu tengok keadaan binaan masjid. Kalau masjid itu katalah sebesar macam masjid tuan-tuan, masjid tempat saya. Jadi kalaulah masjid itu luas dia kata 40 kali 40. Jadi di belakang 40 sekali sebelah kiri itu hak perempuan. Bagi di tepi sekali. Kalau dia melimpah dah banyak, tak selamat kalau dia solat di luar melimpah, duduk sujud rokok, menjadikan lelaki memandang kepada wanita, apa perlu dia buat? Maka pindahkan perempuan naik di atas. Jadi tak apa kau Ustaz? Tak mulia ke? Orang lelaki duduk bawah, seolah-olah lelaki dengan perempuan tu soft sama. Oleh kerana mereka berada di belakang, dan di atas itu kita niat dia di belakang. Ya, untuk meluaskan softnya kita tambah di atas dan kita niat atas itu adalah belakang. Maka boleh dan harus berbuat begitu, ya. Umpama kita letak Al-Quran. Baru ni masjid saya ada orang komplain. Dia kata, apa Ustaz? Nuh, bolehkah AJK duk susun Quran di belakang buntut kami rak tu? Kami rokok ni seolah-olah hina Quran. Saya rasa macam nak pusing rokok kepala sebelah Quran. Itu bukan hina. Kena pada tempat dia. Masjid memang kotak pak sagi begitu. Maka kalau nak letak Quran di depan terlindung. Ya, maka kalau nak letak Quran di bawah kita pijak, maka kita letak rak di belakang, di atas sedikit, agak-agak tinggi daripada buntut kita bila kita duduk, maka kita anggap Quran itu sudah dimulia. Bagaimana pula kalau kita duduk di atas? Ya, perempuan duduk di atas, Qurannya duduk di bawah, ya. Oleh kerana kita kata penghalang tempat kita pijak itu lantai, kita umpama kita pijak tanah, bukan kita pijak Quran, ya. Kecuali siapa? Kecuali sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Kerana Rasulullah masuk dalam rumah dia, dia duduk di atas, Rasulullah di bawah. Dia rasa terlalu hina. Dia rasa macam dia pijak kepala Nabi. Ya, Nabi itu mulia, dia 7 petala langit, 7 petala bumi ke bawah. Tak boleh aku pijak, dia kata Abu Ayyub Al-Ansari, kerana dia ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya, maka dia pun turun duduk di bawah. Dia tak duduk di rumah atas. Itu kita tidak boleh kiaskan dengan kita meletak Quran di bawah. Ya, baik. Ustaz Azizi. Okay, kita tambah lagi, ya. Kemudian dia kata, maka sunat bagi kita ini, saya teruskan nanti pergi jauh sangat. Maka sunnahnya apabila Bilal itu sebut, qad qamatil imam, bila sebut Allahu Akbar, orang Jumaat ni kena tumpukan sebutan Bilal itu. Jangan kita nak lebih ataupun kita nak fokus pada doa. Sunatnya kita dengar dulu, dan sunnahnya dengar iqamat,
Sunatnya selepas iqamat antara imam membetulkan saf itu, waktu tu kita doa. Doa mustajab. Ya. Kemudian yang ketiga, masa berdiri apabila solat diiqamatkan. Ya, masa berdiri apabila solat diiqamatkan. Para makmum yang duduk dengan jangan bangun berdiri sehingga selesai qamat. Dan menurut sesetengah ulama, mereka boleh bangun berdiri sewaktu juru qamat itu mengucapkan qad qamatis solah. Ya. Sesetengah ulama pula berpendapat jika makmum itu ataupun seseorang muda yang kuat dan gagah bangun, hendaklah dia bangun berdiri selepas selesai qamat. Dan jika makmum itu seseorang yang tua dan lemah dan lambat untuk bergerak, bolehlah dia berdiri ketika juru qamat mula berkata qad qamatis solah, supaya dia sempat bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Faham di situ? Maksudnya ketika mana Bilal berdiri mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya Rasulullah di zaman Rasulullah sendiri, apabila Rasulullah SAW Bilal qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi tak keluar bilik dia, Nabi duduk dalam rumah dia. Rumah Nabi kan sebelah dengan Masjidil Haram tu. Pintu saja menjarakkan rumah dia dengan masjid. Dia duduk dalam bilik. Sehinggalah la ilaha illallah. Sunat bagi imam barulah keluar. Sekarang ni imam tak faham, Bilal pun tak faham, ya. Imam Bilal qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bilal imam pun duduk depan. Kenyih sana. Kenyih sini. Ya, makmum yang faham, imam ni tak reti kot. Dia tak ikut sunnah. Patutnya la ilaha illallah. Sekarang ni bukan ikut imam, tak ikut sunnah. Bila tanya pada imam, kenapa keluar awal sangat? Tunggulah macam Rasulullah dulu. Rasulullah bila la ilaha illallah baru dia keluar. Ya, kenapa imam tak buat macam tu? Dia kata tak boleh ustaz. Kenapa? Sebab baru ni jemaah tegur saya, dia kata. Kenapa? Imam ni tunggu bila la ilaha illallah pun nak keluar. Kalau tak keluar waktu tu siapa nak naik imam? Dia imam kena marah dengan jemaah, ya. Jadi kesemuanya tak faham, ya. Yang fahamnya imam kena bagi faham, ya. Imam saya disunatkan keluar ketika la ilaha illallah. Yang makmum pula yang sihat wal afiat sebagaimana tadi, yang sihat wal afiat, ya, yang sihat dia disunatkan berdiri ketika imam kata qad qamatis solat, qad qamatis solat, barulah dia berdiri. Bukan start Allahu Akbar, Allahu Akbar dah berdiri dah. Sebab apa? Nak kejak saf depan. Nak duduk depan tu, ya. Kadang-kadang tempat Bilal pun disapu semacam je sampai Bilal nak duduk tak ada tempat. Ya. Bilal terpaksa sembahyang sebelah imam. Tak apalah, boleh juga begitu. Jadi dalam hal itu apa jadi? Menyebabkan semua jadi jahil. Jadi imam kena betulkan, dia keluar lewat selepas la ilaha illallah, dia keluar, dan makmum berdiri selepas daripada yang sihat, selepas qad qamatus solah. Yang sakit boleh cuba berdiri awal. Ini pandangan ulama, ya. Berdiri awal kerana dia lambat nak bergerak, supaya apabila dia bangun ketika qad qamatus solah, bimbang-bimbang nanti imam Allahu Akbar, kena pula dia was-was, usolli berapa kali, ya. Berapa kali usolli, tak boleh last kali tak solatlah kawan tu, ya. Ya, imam sampai rokok dia tak sempat lagi nak usolli. Dia kata saya tak boleh masuk ustaz. Nak masuk apa? Usolli tu tak boleh masuk. Tak boleh masuk ustaz. La ilaha illallah. Kenapa tak boleh pula? Dia kata tak tahulah. Selalu saja bila saya nak takbir, tak boleh. Jadi disunatkan, ya, bagi orang yang was-was begini, apa yang perlu buat ketika dia nak takbir tu, boleh ketika takbir tu orang usolli fardhu, usolli sahaja aku solat fardu, tak kira fardu apa, zuhur ke, asar ke, maghrib, cukup. Sebenarnya bagi orang yang was-was, 3 ni cukup. Selebihnya 4 rakaat makmum
ya, itu boleh ditambah selepas akbar makmum kerana Allah Ta'ala. Ya, kalau imam kerana Allah Ta'ala. Ya, ni doa Allah. Hak ni yang dikatakan mad apa tadi? Madut tabri'ah. Madut ta'zim. Ya, madut ta'zim. Bagi orang yang was-was, dia boleh takbir sepanjang sampai 16 harakat. Sebenarnya dalam bab takbiratul ihram ni kita bincang dulu kan. Paling sunat tidak ada harakat. Allahu akbar. Tapi dia ni was-was. Allah. Berapa harakat? Boleh sampai 16 harakat. Jangan orang duduk sebelah tu pula. 1, 2, 3, 4. Tu dia lebih Ustaz. 25 harakat. Tak tahulah. 16 pun dah panjang. Kalau 25 tu tak tahulah. Orang sebelah tu dekat nak batal dan duduk bilang harakat orang sebelah. Sebab apa? Gagal. Sebab tak boleh lagi buat lain. Allah nak masuk semua. Habis dia masuk waktu zuhur, hari Isnin, dia tu yang jadi tak masuk tu. Jadi sunat boleh cukup memadai sahaja aku solat fardu zuhur. Kalau zuhur lah, sahaja aku solat fardu asar. Sahaja aku solat fardu isyak. Cukup 3 ni, lepas tu bar makmum kerana Allah Ta'ala. Tambah kemudian selepas tu. Cukup memadai 3 ini. Ya? Bagi orang yang was-was. Bagi kita niat tu, ada tuan-tuan, orang yang dia mandi wajib 3 jam. Sebab niat tak masuk. Saya mandi Ustaz 3 jam. 3 jam mandi. Tu dia tak basah. Basah Ustaz, tapi tak masuk. Nak masuk apa lagi? Hampir mandi sampai 3 jam. Basah kuyup. Habis air berapa banyak? Ya, tak masuk. Ni sebenarnya was-was. Ya, was-was. Itu bab mandi. Ada yang wanita, sahabat saya ni, Ustaz Azri kata, dia wanita. Dia kata, dia semayang tuan-tuan, 10 tahun tak semayang. 10 tahun tak semayang. Kenapa? Bila dia semayang je, Allahu Akbar, dia anak bongsu. Jadi saka bapak dia dulu bagi dekat dia. Dia pula sudi terima. Jangan tuan-tuan terima lah ya. Anak bongsu kan, anak angkat kan, anak apa, jangan terima saka-saka ni. Ya, kena saka tu kuat sikit. Dia pula kuat, Ustaz. Dia kata sampai saya ni, Allahu Akbar, dia terentap kain saya tumbang ke belakang. Lepas tu saya cuba sembahyang duduk. Saya terangkat. Saya dah duduk pun terbalik, dia tarik, telekung sampai terlentang. Tapi kalau saya baring pula, dia angkat saya terangkat. Ya Allah. Habis sembahyang macam mana? Tak tahulah. Lala, sahabat saya ni bagi hizib Imam Nawawi. Hizib Imam Nawawi ni seolah-olah senjata, benting, pedang, kerih ataupun pistol, mendinding dan membunuh gangguan-gangguan tadi. Dia amal-amal hizib itu, alhamdulillah boleh sembahyang seperti biasa. Sebelum tu saka tu ganggu sampai tak boleh sembahyang. Saya nak sembahyang dah rentap tudung. Saya nak sembahyang dah rentap kain. 10 tahun tak sembahyang. Nak sembahyang gangguan, bukan tak sembahyang. Gangguan menjadikan tak khusyuk, ya. Itu sikit maklumatlah cerita tentang bagaimana orang yang was-was tu. Ya, yang was-was sebab gangguan syaitan, gangguan saka dan sebagainya. Yang keempat, tiada sunat tahiyatul masjid, ya, apabila solat telah pun diiqamatkan. Macam mana surah ayat ni? Tiada sunat tahiyatul masjid apabila muazzin telah qamat, ya, dan solat telah nak dimulakan. Setelah habis qamat tu, maka tak ada lagi dah tahiyatul masjid. Kita kadang-kadang nak kejap mari lewat, ya, sampai masjid usolli. Allahu akbar, berabilah sikit lagi. Ya. Bila begitu, maka tak harus lagi, tak sunat lagi kita solat tahiyat masjid. Kerana apa? Diutamakan takbiratul ihram jangan luput bersama dengan imam. Kerana fadilatnya besar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagi imam Allahu akbar, kita Allahu akbar cepat-cepat. Ya. Selesaikan perkara di sekeliling kita. Jangan sibuk-sibuk duk melambatkan, ya Allah, nak buat lambat sampai imam tu waladdallin amin usolli, baru nak angkat.
habis fadilatnya. Ya, dia kata hilang pahala satu dunia, unta tadi tu duduk dalam kehilangan unta satu dunia hilang. Kalaulah pahala sebanyak itu, berapa banyak Allah nak bagi ya. Kata Nabi dalam hal ini, idza uqimatis salah fala salata illa maktubah. Apabila solat solat telah diiqamatkan, ya, maka tidak boleh didirikan solat yang lain melainkan solat fardu yang diiqamatkan itu. Menurut pendapat yang sahih, yang seperti itu hendaklah terus berdiri menunggu untuk solat. Demikianlah tersebut dalam kitab Al-Kifayah. Dan yang kelima, janganlah bangun berdiri sehingga imam keluar. Ini ditambah lagi lah. Jika solat telah selesai diiqamatkan, bila tadi iqamat, sedangkan imam masih belum kelihatan keluar, maka hendaklah para makmum jangan bangun berdiri sehingga imam keluar. Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Apabila solat telah diiqamatkan, maka janganlah kamu bangun berdiri sehingga kamu melihat aku keluar. Sebab Nabi Bilal habis qomat baru dia keluar. Jadi muslimat tanyalah, macam kami ustaz duduk di balik tabir nak nampak apa? Oleh kerana tak nampak, tak adalah perkara yang menghalang dia nak bangun awal. Maknanya dia bangun awal pun tak ada masalah. Habis je qomat, dia qamati solah dah mula bangun, tak apa. Sebab tak nampak. Macam makmum lelaki memang dia terus berdepan dengan imam. Yang perempuan disembunyikan di balik tabir. Sebab apa? Kerana perempuan istimewa, jangan perempuan dihina ya. Setengah-setengah orang perempuan kata kami dihina ustaz, semayang pun dikepung, semayang pun ditutup. Ya, kami nak juga buka tudung, boleh ya, tapi dalam rumah. Tapi kenapa tak boleh bebas? Kerana Allah nak memuliakan kaum wanita. Ya, kalau lelaki pakai tudung terbalik jadi sarwa jagat. Jadi jagat pula kan. Bukan jagat, sajat. Ya, pergi haji jadi perempuan. Mak dia kata sajat perempuan. Allahuakbar. Kita tak berani komplain. Ya. Allahuakbar, kita doa anak-anak kita tak jadi begitulah. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, kita pun perbetulkan. Kalau anak dah terlajak pun kita kena cakap. Kalau kita sebagai ibu dan ayah, hak kita ada atas itu. Nanti bila kita sampai di mahsyar tuan-tuan, kita nak langkah masuk ke pintu syurga, malaikat tarik keluar. Dia kata, "Nuh, hak belakang tu siapa tu?" "Oh, ni anak saya." "Siapa? Kenapa dia jadi macam tu?" Bila dibicara balik, dia kata, "Mak saya tak pernah tegur saya masa saya hidup dulu. Wahai Allah, masa tu tak boleh tipu dah." Dia kata, "Saya tegur tak dengar. Mana tarikh tegur tu?" Tengok-tengok ada tegur sungguh. Kau tanggung sendirilah, mak masuk syurga. Ya. Tetapi kalau mak tak tegur, mak tak berani ambil kesempatan ayah sekali, maka apa jadi? Anak tadi masuk syurga dulu pada maknya. Terbalik pula. Ya. Na'udzubillah. Kita kalau boleh pegang tangan bersama-sama ya. Bagaimana kita baca surah At-Takwir. Bersama-sama kita sekeluarga di dalam syurga. Berjalan. Ya. Seronok. Ya. Itu nak begitulah. Maka perempuan tak perlu lihat. Maka kalau didengar iqamatus solat, kalau terlindung imam tak keluar, dia bangun awal pun tak apa. Pahala sunat itu dapat. Jadi bagaimana pula bagi wanita yang apa isu nak ke masjid, tak boleh ke masjid tu. Dia kata, macam kami ni nak pergi masjid pun tak boleh ustaz. Maka dulu hukumnya memang kita kata haram. Sebab apa? Takut fitnah. Tetapi sekarang dikatakan harus. Ya, bila dah duduk dalam masjid jadi harus. Bila berada dalam suasana berjemaah jadi sunat. Faham tak? Haram, harus, sunat. Ya, bila dah duduk bersama dengan imam di masjid, maka bila mendengar imam Bilal qamat, dia bangun ketika qamatus solah, perbuatan itu mendapat sunat. Ya, kalau di rumah mungkin dia tak dengar Bilal azan, Bilal iqamat, ya. Dia sembahyang di rumah. Namun kalau di rumah anak dia yang jadi imam, anak iqamat, dia berdiri ketika itu. Ya, kalau di masjid dia dapat sunat itu. Tadi hukum dia memang berkat awal perempuan tak boleh sebab fitnah. Fitnah dia takut perempuan ni Allah sayang, ya, Allah mulia wanita sampai tahap Allah jaga begitu sekali. Kita jangan anggap kita dikeji bagaimana liberalism,
golongan bukan Islam, mereka yang Islam pun ada pemikiran liberal mereka sentiasa bertanya, habis wanita ni Ustaz, kita ada kebebasan. Kita nak juga. Jadi tuan-tuan, panjang cerita. Ya. Sebenarnya kalau kita balik pada hikmah, Allah sayang wanita, mengangkat darjat tak martabat wanita, dan wanita itu ditutup dengan sempurna. Baik tempat dia pun dikepung dengan baik. Ya, maknanya dimuliakan, bukan dihina. Sebagaimana wanita di hari ini, kalau orang-orang liberal, pok-pok barat, mereka kata tak boleh, perempuan ini bagaikan dihina, tak ada kebebasan, tak boleh jadi ketua. Siapa kata tak boleh jadi ketua? Perempuan sentiasa boleh jadi ketua. Ketua di dalam rumah, ya, ketua ketika mana student boleh pun, tak ada masalah, tidak ada halangan, harus. Ya. Jadi dalam hal itu jangan salah tafsirlah, kerana wanita Allah terlalu sayang, Allah angkat martabat mereka, sedangkan zaman jahiliah wanita-wanita ditanam hidup, tuan-tuan. Ya, Sayyidina Umar setelah dia masuk Islam, tiap-tiap malam dia menangis, meratap menyesali diri dia setelah dia buat perkara dosa besar, menanam anak perempuannya hidup-hidup. Dia menyesal dan menangis tak habis. Menangis sampailah Allah ampun dosa dia. Kalau katalah ada nabi selepas Rasulullah, Umar lah jadi nabinya. Ya, Allah angkat balik darjat dia daripada perbuatan yang sehina-hina perbuatan, Allah angkat setinggi-tinggi darjat kerana dia memahami Islam itu. Jadi wanita Allah Ta'ala sayang mereka, Allah kepung mereka sehingga keluarlah hukum-hukum, bukan menghina sampai tak boleh ke mana. Itu nafsu yang menghukum kita begitu. Di sisi Allah, wanita Allah sayang mereka, Allah kasih mereka, Allah kepung mereka dengan hukum-hukum begitu supaya mereka mudah masuk syurga. Mereka hanya taat pada suami saja, syurga. Allah cukup mudah. Lelaki ini cukup banyak dosa. Baik, kita sambung sikit lagi yang ke-6, lepas tu kita berhentilah. Iaitu makruh solat sunat ketika hampir qomat. Jika imam menyuruh qomat, imam menyuruh qomatkan solat dan juru qomat pun belum melakukan qomatnya, ataupun jika dia tidak menyuruh qomatkan solat tetapi menurut kebiasaannya masanya telah tiba untuk melakukan qomat, maka adakah makruh bagi makmum mengambil kesempatan mendirikan solat sunat seperti makruhnya solat sunat setelah diiqamatkan? Solat ataupun perbuatan itu tidak makruh kerana qomat belum lagi dimulakan. Menurut pandangan yang kuat, perbuatan itu makruh kerana sesuatu yang hampir dengan sesuatu perkara yang diberikan hukum perkara itu, dan kerana lambat laun solat akan diiqamatkan juga, sedangkan dia masih mendirikan solat sunat, dan ini adalah mengakibatkan tidak sempat takbiratul ihram dengan imam. Apa maksudnya, tuan-tuan? Dalam hal ini waktu qomat itu patut Bilal kena qomat, tetapi qomat itu ditangguhkan sekejap dan diberi peluang pada orang solat sunat. Jadi yang lain pun pakat buat solat sunat sebab imam tangguh, Bilal tangguh qomat tadi. Jadi pandangan menunggu kata makruh juga, ya, perbuatan itu kerana memang waktu qomat, tapi kau ni buat juga sunat, duk berebut juga waktu yang sedikit itu, waktu dhayiq, waktu yang sempit, maka waktu itu kita berdiri sajalah, ya, nak buat sunat selepas tu, pas solat fardu kita buat, tak perlu begitu, ya. Maka dalam hal ini dikatakan makruh juga, ya, kerana sebab itu dalam hal ini kita tengok qomat hari ini kita letak masa, ya, masanya ialah sekurang-kurangnya 10 minit. Siapa yang bagi masa 10 minit tu, tuan-tuan? Sunat bagi Bilal melewatkan iqamat dari ruang supaya diberi luang kepada jemaah solat sunat. Ini Nabi pesan. Nabi kata apa? Qala Nabi bainal azanaini raka'ataini. Apa kata Nabi? Antara azan dan iqamat itu ada tuntutan 2 rakaat. Sunat muakkad. Ya, di antara dua tu, ya, ada tuntutan 2 rakaat. Maka berapa lama masa iqamat? Hadis riwayat Al-Asbahani dan At-Tabrani ada sebut, di mana hadis daripada Abi bin Ka'ab dan Anas bin Malik
Bagaimana kata Nabi? Nabi pesan kepada Sayyidina Bilal, jadikan waktu antara azan, waktu antara azan dan iqamatmu sekadar orang yang sedang makan dapat menghabiskan makan. Dan dengan tenang, dengan tenang dia sempat habiskan makan dia. Itu Nabi pesan. Wahai Bilal, kalau kau nak qomat antara azanmu tadi tu, bagi kalau orang nak makan tu, kalau buka puasa, bagi dia makan habis dengan tenang. Dan siap datang untuk melaksanakan solat. Maksudnya bagi dia habis makan dengan tenang. Jadi orang kebiasaannya makan dengan tenang ni tanpa sembang-sembang lah. Kalau kita kat kedai kopi, bukan 10 minit, setengah jam tak selesai. Minum seteguk, sembang 10, minum seteguk, sembang 10. Ni tak. Sekali makan, kita minum sekali saja, makan 10 minit. Sebab tu ulama berpandangan dalam hal ini 10 minit lebih kurang. Hitung pi, hitung mai, lebih kurang 10 minit. Disebut oleh Syekh Atiyah Sakar, seorang mufti Selangor, mufti wilayah, mufti tak kena-mengena, mufti Mesir. Seorang mufti Mesir, Atiyah Sakar kata, hitung pergi, hitung mai lebih kurang 10 minit. Kalau kita makan dalam keadaan tenang tu 10 minit habis. Tapi kita makan setengah jam tu kenapa? Kata Bilal, Nabi pesan, agak-agak orang tu makan tenang habis 10 minit, lebih kurang waktu 10 minit lah, kata Atiyah Sakar. Kalau waktu subuh 15 minit lebih kurang, sebab subuh melibatkan mandi. Takkan subuh melibatkan makan. Zuhur makanlah. Zuhur 10 minit sesuai sebab makan. Tapi kalau subuh dia panjang sikit, 15, sebab apa? Dia nak mandi. Kalau disabitkan makan, peliklah subuh bangun-bangun makan. Kalau sahur lain ceritalah. 15 minit sebab Nabi pesan sehingga mereka selesai mandi. Kalau bab subuh Nabi kita sehingga mereka selesai mandi Bilal. Kalau bab tengah hari sehingga mereka selesai makan. Waktu Isyak dan sebagainya. Jadi 10 minit, 15 minit. Senang. Sekarang ni jam ada kat depan tuan-tuan. Tengok, lagi 3 minit dan lagi. Speed, bukan speed mat. Speed sembahyang dan lagi lah ya. Jangan sampai tak sempat. Jadi tuan-tuan sekalian, maka kalau tak bagi masa, jadi menyebabkan makruh lah. Kita solat dalam waktu iqamat. Faham ya? Jadi banyak lagi. Saya ingat boleh habis 40 pagi ni, tapi tak sempat, tak apalah. 6 tu dulu. Yang ke-7 kita sambung minggu depan. Dia kata imam disunatkan menyuruh makmum membetulkan saf. Ini sonok tuan-tuan ya. Makmum hendaklah menghindarkan niat menjadi menghadirkan diri niat menjadi makmum. Nanti kita tengok apa yang kita sebut tadi. Usolli saja aku sembahyang fardu zuhur, turun tangan. Bab saja 4 rakaat makmum, boleh tambah selepas bar itu. Kemudian mendapat fadilat takbiratul ihram bersama dengan imam, dan dicerita pula dalam kisah yang kita takbiratul ihram tadi ini, besar fadilatnya siapa yang hilang unta satu bumi, ada cerita dalam bab ni. Minggu depan kita sambung bab tu. Menyebut takbiratul ihram tanpa mat. Nak kena tahu juga panjang mana ustaz, mat tabri'ah kan, mat ta'zim kan, mat apa. Peraturan menyebut takbiratul ihram bagi imam dan makmum. Peraturan dia ada kat situ, tidak sah takbiratul ihram serentak dengan imam. Jadi kita sambung minggu depan tuan-tuan. Sebab cerita bab ni seronok. Panjang, memang panjang. Sebab cerita dia, sebab dia bila kita baca satu statement tu, penghuraiannya banyaklah di bawah-bawah tu, kerana dia ada keterkaitan. Sebab diringkaskan daripada kitab yang tebal menjadi kitab yang nipis, bererti sesuatu statement tu, contohnya imam sunatkan, maka di bawah tu penghuraiannya banyak. Jadi kita perlu penghuraian untuk kita dapat meneliti sejauh mana kita solat. Dan contohnya kita kata bab semayang. Kita semayang kadang-kadang kita terlupa sutrah. Sutrah ni penghalang kita semayang tu. Penghalang semayang ni tuan-tuan, dia ada 6 benda, 6 benda yang boleh, yang disunatkan kita gunakan benda itu. Pertamanya sutrah, yang pertama
iaitu kita sembahyang dalam mihrab. Sebab tu orang-orang alim soleh-soleh seperti Imam Sayuti, Sayyidah Hafsah, orang-orang waliullah terdahulu, dia orang buat mihrab ataupun dalam rumah ya. Dia tempat khas sembahyang. Kerana bila ada mihrab, orang tak datang lalu kiri kanan, pandangan pun dalam tu sahaja. Betul tak? Kita kalau sembahyang di tengah-tengah lah bagi orang nampak. Betul tak? Jadi kalau begitu, kalau tak boleh mihrab, dinding rumah kita pergi rapat dengan dinding, agak-agak jarak 3 hasta. Orang yang tak lalu dah situ, kita duduk jarak dengan dinding. Yang keempat, yang ketiga, tiang. Kalau ada dinding jauh sangat, macam perempuan mana boleh dekat dinding jauh, maka dia pergi dekat tiang. Duduk belakang tiang tu. Agak-agak sejarak 3 hasta tu. Dan begitu juga ambil, kalau dah tak boleh juga tiang, cari botol, tak di depan kita sebagai penghadang. Maksudnya, kalau lepas pada tu orang lalu lalang pun, sebab dalam hadis Sahih Muslim, dia kata, orang yang lalu di depan kita itu, dalam hadis itu tak cerita jarak jauh mana. Maka ulama pun bahaslah, ya, mungkin sepenumuk kita ni, kita suar tangan tu, begitu. Ada kata 3 hasta, boleh letak botol. Dan kalau tak boleh botol juga, maksudnya mihrab tak boleh, dinding tak boleh, tiang tak boleh, botol tak boleh, hamparkan hamparan ni macam ni. Kita letak lentang di situ. Kita buat macam garisan. Inilah penghalang orang lalu depan kita. Tak putus off lah. Dan yang berikutnya dia kata, dah kalau tak boleh juga, jaral khatti. Ya, sekurang-kurangnya kalau dulu zaman Nabi dah sembahyang atas tanah kan. Dia ambil kayu, dia tarik garis. Dia garis beruk tu. Ni penghalang antara orang lalu depan dengan aku nak sembahyang. Sekarang ni nak garis tak boleh. Dalam masjid tuan-tuan nak garis. Koyak habis kapet tu. Jadi macam mana nak buat? Memadai kita niat garisan depan tu, garisan yang garisan kapet tu lah. Memadai sekadar garisan ini garisan terlepas daripada saf aku nak sembahyang. Ya, 6 perkara itu ya. Insya-Allah kita akan hurai lagi di minggu-minggu hadapan tentang apa? Perkara-perkara yang ni lah, imam disunatkan membetulkan saf. Ya, boleh sekat itu dulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan kita dapat sambung lagi bab ibadah. Penting ni imam dan makmum sebab kita selalu ke masjid. Tapi musim sekarang belajar dulu sebab tak boleh pergi masjid sepenuhnya lagi. Tentu lebih-lebih lagi wanita belum ada hukum, bukan hukum. Jaiz membenarkan ke masjid wanita lah ya, belum ada lagi surat ke masjid. Lelaki saja sekarang ni baru 50. Dan Jumaat 100, waktu biasa 50, perempuan belum ke masjid. Cuma perempuan tanya, kenapa perempuan tak ke masjid? Tak apalah, bagi kau lelaki dulu. Sebab wajib tu untuk lelaki dulu. Ya, wajib untuk lelaki dulu. Bagi dia dulu. Bagi suami-suami kita dulu ya. Sebab wanita macam sama lah. Orang lelaki pun buat penyakit, perempuan buat penyakit. Kami pula kalau selalu jalan 2 orang, kalau pisah seorang, solat tak khusyuk, sudah. Ya, kalau macam tu, jemaah pun 50 saja, dua-dua sembahyang di rumah dulu. Ya, dah seorang berpisah menjadikan tak khusyuk solat. Allahu akbar duk teringat kat isteri di rumah. Isteri pula Allahu akbar teringat kat suami di rumah dekat masjid. Apa khabar tu, makan ke tidak? Mesra sungguh ya. Kasih sayang sehingga penghujung umur ya Allah. Hebat. Ya, mudah-mudahan kekal kasih sayang itu sehingga dalam syurga. Saya doakan begitulah. Pasangan-pasangan yang bahagia, teruskan sampai ke akhirat, tak apa. Sampai dalam syurga, mati bersama pun tak apa. Ya, cuma dalam fatrah sekarang ni tak sesuai lagi. Sebab Jaiz pun belum keluarkan sebab masih pandemik tak habis. Ya, pandemik belum habis. Tak tahulah sejauh mana kekhianatan jahat dalam tangan manusia yang nak menyebarkan penyakit-penyakit ini atas tujuan bisnes ke, atas tujuan nak khianat kehidupan ke, ataupun ini satu peperangan akhir zaman, pembunuhan manusia ramai-ramai secara halus, bukan ketenteraan lagi, tetapi doktor dan apa saja boleh buat demikian untuk membunuh dan mematikan manusia. Na'udzubillah, hanya Tuhan saja yang tahu hukum sebenarnya. Bagi kita doa, walaupun kita anggap ini wabak, musibah, mungkin kesan daripada Allah nak beri dan mungkin juga daripada kejahatan manusia,
kita doa sahaja. Kalau kita baik dengan Allah, kalau kita betul dengan Allah, di mana jua kita berada, insya-Allah, tuan-tuan, kita terselamat dan Allah akan selamatkan kita berdasarkan keperluan kita kepada kehidupan dalam keluarga, dalam masyarakat, dan terus berbuat baik. Insya-Allah orang yang berbuat baik, insya-Allah manfaatnya lebih diperlukan, maka Allah layak memanjangkan umurnya atas keperluan itu. Jadi kita doalah atas kebaikan. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Sekadar itu dulu untuk pertemuan pada hari ini. Semoga Allah manfaatkan untuk saya dan kita semualah. Kita doa skip nutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wal basair wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang telah kau berikan pada kami. Jadikanlah ianya ilmu yang berkekalan abadi dalam kehidupan kami dan dapat kami beramal dengannya ya Allah. Manfaatlah ianya pada diri kami dan jadilah kami seorang yang penyampai kepada orang-orang yang memerlukan dan manfaat kepada orang-orang yang lain ya Allah, khususnya juga bagi ahli-ahli keluarga kami. Allahumma ya Allah, permudahkan urusan dunia kami. Kiranya terdapat sebarang penyakit dalam jiwa kami, dalam badan kami ya Allah, kau sembuhkanlah ya Allah. Kiranya penyakit yang masih ada dalam badan kami, dalam tubuh badan kami, kau sembuhkanlah ya Allah. Dan kiranya penyakit itu masih jauh dengan kami, hindarilah ianya daripada mendekati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari wabak COVID-19 ini ya Allah, yang telah meragut banyak nyawa-nyawa manusia ya Allah. Kadang-kadang orang yang tersayang sesama kami pergi meninggalkan kami ya Allah, dengan kami tidak menyangka pemergiannya ya Allah. Allahumma ya Allah, itulah adalah takdirmu ya Allah. Sesungguhnya ajal kehidupan itu di tanganmu dan rezeki juga di tanganmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kiranya mereka telah kembali padamu, kurniakanlah pahala syahid buat mereka ya Allah, sebab terkorban dikarenakan musibah ini ya Allah. Dan bagi kami ya Allah, manfaatkanlah masa kami, manfaatkanlah kehidupan kami ya Allah, selagi mana kami dapat memberi peluang kehidupan kami ini manfaat pada orang lain ya Allah. Allahumma ya Allah, izinkanlah kehidupan kami ini sentiasa bertambah-tambah kebaikan, dan hari ini lebih baik pada semalam, esok lebih baik pada hari ini ya Allah. Sesungguhnya apa yang kami laksanakan ini ya Allah, jadikanlah ya Allah masa kami, jadikanlah seluruh kehidupan kami, jadikanlah seluruh ya Allah rezeki kau kurniakan pada kami, daripada ilmu, rezeki dan apa jua ya Allah, semuanya ibadah padamu dan ikhlas karenamu ya Allah. Mudah-mudahan ianya mendatangkan kebaikan dan pahala pada kami ketika mana kami dibangkitkan di akhirat kelak ya Allah. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ditangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, jumpa lagi minggu depan ya. Jangan serik lah untuk kita bicara tentang masalah imam dan makmum ketika beribadah baik di rumah dan di masjid ya. Wallahu a'lam. Sekali lagi, aku qauli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan nak pergi masak, makan, minum, silakan. Sediakanlah terbaik untuk ahli keluarga.